Pit. Syapit. Sound. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sambungan hadis yang ke-242, iaitu hadis yang kedua pada tajuk berkenaan dengan kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syi'ri, iaitu ulasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan syair. Sebab syair bukan sesuatu benda yang asing, apatah lagi sebelum daripada kebangkitan Nabi lagi, dunia Arab sudah masyhur dengan pengembangan syair dalam tata bahasa ni. Jadi dengan Quran diturunkan untuk menandingi salah satu mukjizat para penyair dan cendekiawan yang ada pada zaman Nabi. Ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah, in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan seorang penyair. Sebab isi kandungan syair pada zaman dulu ada syair-syair yang berisi kalam-kalam hikmah, dan ada juga tersemak di dalam syair-syair yang dilantunkan pada zaman dulu ini mengenai kepercayaan ataupun ajaran-ajaran yang karut. Zaman jahiliyah dua syair-syair segi sudut bahasa tinggi, dari sudut isi pengisian kadang-kadang terpesong daripada ajaran Islam. Jadi adakah syair ini total tidak dibenarkan? Ini ada ulasan. Nabi kita SAW pun pernah mengungkap dan melantunkan syair juga. Ini menunjuk, kata para ulama, penggunaan syair ini juga dibenarkan. Sebab di kalangan sahabat Nabi pun terdapat lebih kurang 177 orang penyair, 165 laki-laki dan 12 orang daripada penyair perempuan, termasuk anak Nabi kita SAW, Sayyidatina Fatimah. Ini ada dalam kitab Nawadir Sirah Imam Ibn Katsir, ada cerita berkenaan dengan penyair ni. Baik, kita tengok hadis ni. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri an Abdul Malik bin Umair qala haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqa kalimatin qalaha asy-sya'iru kalimatu labidin ala kullu syai'in ma khala Allah batilun wa kada Umayyah bin Abi Salti ay yuslima. Hadis yang ke-242 ini, kata Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin Bashar
telah meriwayat akan kami oleh Imam Muhammad bin Bashar. Kata Imam Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi, telah meriwayat akan kami oleh Imam Abdul Rahman bin Mahdi, Imam Jarhi wa Ta'dil, salah seorang daripada guru kepada Imam Bukhari. Imam Abdul Rahman bin Mahdi kata, haddatsana Sufyan Ats-Tsauri, telah meriwayat akan kami oleh Amirul Mukminin fil hadis, iaitu Imam Sufyan Tsauri. Imam Sufyan Tsauri meriwayatkan hadis ini melalui tarik ataupun sanad Imam Abdul Malik bin Umair. Kata Imam Abdul Malik bin Umair, haddatsana Abu Salamah, telah meriwayatkan kami oleh Imam Abu Salamah. Hal keadaan Imam Abu Salamah meriwayatkan hadis ini melalui sahabat yang masyhur, iaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini komen ataupun satu pengiktirafan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan para penyair yang telah datang sebelum daripada Nabi dan juga yang ada semasa dengan Nabi. Jadi banyak penyair-penyair dalam hitungan yang cukup ramai, ribuan para penyair, dia panggil syu'ara ni. Namun dalam ramai-ramai para penyair itu, penyair mana yang Nabi perakui kebenaran kata-kata dia? Mana daripada segi isi ataupun penghayatan daripada syair ini Nabi berkenan? Mana kalam-kalam perkataan yang diucapkan oleh dia ni bernas ataupun kita kata isi hak bagus-bagus dan molek-molek ni. Dalam ramai-ramai para penyair ini, Nabi membuat pengiktirafan dan pengakuan. Nabi kata, inna, sesungguhnya, asdaqa kalimatin, sebenar-benar, yang paling benar daripada kalimah. Asal kalimah ni perkataan, yakni maksud daripada perkataan ni kalam. Kalam. Asal kalimah ni saya, kalimah saya, S-A-Y-A tu dia panggil saya. Pinak di sini kalimah dengan maksud kalam, perkataan yang mengucap akan dia. Jadi perkataan di sini maksud ayat lah. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamu qad yu'am. Ibnu Malik sebut dalam Alfiyah ada salah satu antara bab apa nama dalam bab awal dalam matan Alfiyah, kalamuna lafdun mufidun kastaqim, ismun wa fi'lu summa harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamu qad yu'am. Wa kalimatun ni dengan maksud kalam, makna perkataan ataupun ayat. Inna asdaqa kalimatin, bahawasanya sebenar-benar, yakni yang paling benar, ayat-ayat ataupun isi-isi ucapan-ucapan, qalaha, yang telah mengucap akannya, akan kalimah tu, asyairu, oleh para penyair. Asal seorang lah penyair ni. Jadi Nabi buat pengakuan dan pengiktirafan. Dalam ramai-ramai hak lain pun ada hak betul. Dia mai dengan kalimah asdaqa, dia panggil isim tafdhil. Isim tafdhil ni bukan maksud kata orang lain tak betul. Hak orang lain betul juga. Ada setengah orang tu banyak dia punya isi-isi dia ni kepercayaan yang tak elok, ataupun dia punya bawakan dalam syair dia ni benda-benda yang tahyul banyak. Maklumlah dalam bersyair dia bahasa-bahasa dia ni kadang-kadang kita tengok pun bukan ada logik sangat kan. Tapi orang penyair daripada sudut bahasa dia ambil kira, dia cuma nak segi bahasa kan. Isi kira apa ikut mana pun, ada zaman dulu begitu kan. Macam orang buat lagu lah, buat lagu ni isi-isi bukan dia betul ingat, tapi dengar sedap kan. Ramli nyanyi suai-suai kamuning kan, ular lidi asyik ketawa melihat kambing membasuh kaki, kot mana kita dengar pun kita gelak, bukan dia betul pun kan. Ada ular lidi duk orang gelak tengok anak kambing basuh kaki kan. Tapi dia buat lagu tu kan,
Orang-orang seni lagu tu lah, ada punya kalam-kalam ayat dia tu bukanlah kadang-kadang isi dia ni sangat kan, cuma dia nak ke segi lagu dia tu kan. Lagu tu lah para penyair dulu ni banyak watak yang mereka ni masing-masing. Namun ada kebenaran dalam syair yang dibawa diungkapkan oleh mereka ni. Dalam ramai-ramai para penyair itu, siapa yang Nabi perakui kebenaran dalam tuturannya? Ni asdaqa kalimatin, yang paling benar nisbah ayat ataupun perkataan qalaha, yang telah menutur dan mengucap akan dia oleh penyair itu, kalimatul labidin, iaitu ayat-ayat yang diungkap dan dituturkan oleh seorang penyair yang bernama Labid. Labid ni masyhur lah. Jadi siapa Labid ni? Nama dia Labid bin Rabi'ah. Jadi Labid ini menjadi satu simbolik bagi dunia sastera kan. Macam kita lah, kalau sebut kata nama dia ni, kira idola utama lah dalam bidang tu kan, seolah-olah dia lah kan, yang pelopori macam kita sebut dulu dalam bidang nahu, bukan qalim ta'lim nahu, bila sebut Sibawih ni habis kan. Kalau kita bola sepak ni, habaq Mu'tadhari ni, kira Malaysia ni kan, dia ni lebih kurang Mu'tadhari. Dia jadi seolah-olah dia tu satu idola simbolik bagi satu-satu benda. Jadi dalam bidang syair ini, antara para penyair yang cukup pakar, salah seorang daripada zaman dia jahiliah pun, dia memang seorang terkemuka. Dia nama Labid bin Rabi'ah Al-Amiri. Dia salah seorang daripada pembesar-pembesar min akabiri syu'ara, para penyair-penyair dulu yang terkemuka, tokoh yang kata hak geng-geng sakan sekali lah yang kata Labid ni. Sebab tu digelar Al-Imam Syafi'i Labid pada zaman dia. Malah para ulama kata seandainya Imam Syafi'i berada pada zaman Labid bin Rabi'ah Al-Amiri, menang kat Imam Syafi'i lagi. Nak habaq hebat Imam Syafi'i dalam bab sastra, bahasa yang paling tinggi dalam luar Arab ini, tak boleh lawan Labid. Tapi kalau Imam Syafi'i, ulama kata duduk zaman Labid, boleh dia lagi. Kalau dia duduk zaman awal, orang tak panggil pakar penyair ni Labid, tukar Muhammad bin Idris Syafi'i. Punya pakar Imam Syafi'i ni. Tapi dah Labid tu zaman awal. Siapa Labid ni? Labid ni digelar dengan Mukhadram. Mukhadram ni seorang yang sempat hidup zaman jahiliah dan juga dia sempat hidup di zaman Islam. Salah seorang daripada penyair yang akhirnya masuk di dalam Islam. Ada satu ketika, satu kumpulan hijrah daripada kaum dia ni pergi ke Madinah, Banu Ja'far ini, dia turut serta dalam rombongan itu dan akhirnya dia masuk Islam di Madinah. Dan para ulama sebut wa aslama wa hasuna islamuhu, dan menjadi salah seorang yang cukup hebat penganut agama Islam, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia termasuk sahabat. Hidup dia ni panjang, umur dia ni sebahagian ulama mengatakan 140 tahun lebih. Umur dia panjang kan. Dia panjang, meninggal pada tahun 41 Hijrah, iaitu era mula pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mana 4 khulafa' Rasyidin dia dah lalu. Umur panjang, dia tua banyak pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kan sebelum hijrah, 100 tahun sebelum hijrah. Banyak. Nabi sebelum hijrah tak lama, dia lebih kurang dalam 53 tahun. Maknanya lebih kurang dia tua pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 50 tahun. Bagian ulama kata 154 tahun umur dia. Meninggal tahun 41 di Kufah. Dia seorang penyair yang cukup hebat. Tapi bila saja dia masuk Islam, dia malu untuk menuturkan syair. Selepas dia masuk Islam, dia tak boleh keluar dah syair. Salah seorang daripada orang yang mahir untuk mengungkapkan syair. Syair yang dia buat sendiri. Kadang-kadang seorang ni dia pandai melantunkan syair, tapi syair yang telah diungkap oleh orang lain. Segi hafalan syair, banyak syair yang dia ingat. Tapi syair-syair tu bukan syair hasil daripada dia kreatif dia sendiri. Cuma dia seorang sastra. Macam hari ni lah, orang-orang dia kata dia ni pakar sastra. Sastra pun hak dia alim bidang sastra, penyair dulu. Bukan dia sendiri yang mampu untuk mengungkapkan ataupun kita kata reka buat syair tu. Hari ni banyak orang yang mampu untuk mengungkapkan syair yang telah diungkap oleh penyair dulu. Labid ni syair dia sendiri. Dia kata apa bila orang tanya dekat dia pasal apa?
kamu ni bila masuk Islam kamu tak mau dah, orang kata tak ada ungkap dah Quran, apa nama kalam-kalam syair. Dia kata yakfini al-Quran, cukup dah Quran, aku malu. Kan ada di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala firman, Tuhan sebut awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab yutla 'alaihim. Awalam yakfihim, adakah masih tidak memadai, tak cukup lagi kah? Anna, bahwasanya kami, Tuhan kata, anzalna 'alaikal kitab, kami sudah turunkan ke atas kamu hai Muhammad kitab, yutla 'alaihim, yang kamu bacakan ke atas umat kamu. Mana dah Quran ni cukup. Bila seorang, makna kalau seorang penyair ni, tuan-tuan nak cerita dia, orang yang pakar, orang yang cukup intelek lah. Kita kata balik sana PhD hari ni. Dan bila turun Quran, dia memahami lurah Quran, jadi malu. Sebab bahasa yang ada dalam Quran itu jauh menandingi dan jauh lebih tinggi. Malah ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran ni bagaikan lautan yang luas. Dia kata apa? Saya bila mengaji Quran, dia kata tengok-tengok dalam Quran Allah, dia kata ghassan min lujajin amwaji biharil ulum, aku bagaikan mengharungi lautan yang begitu luas dalam Quran ini. Malu dah dia ni nak mengungkapkan syair. Itu yang kata Labid ini. Salah satu sifat dia yang baik, wa nadhara an yanhara kullama habbat as-sabah. Dia ni satu amalan kebaikan dia yang dia buat. Dia bernazak, dia akan sembelih binatang korban, sama ada kambing ataupun unta, setiap kali bertiupnya angin sabah. Ni dia masuk bab falak pula kan. Angin sabah, rihus sabah. Rihus sabah ni satu angin, kalau nisbah pada zaman tu di Mekah, maksud daripada sabah ni, para ulama falak kata angin yang sewaktu kita menghadap betul-betul daripada pintu Kaabah, angin bertiup betul dengan belakang kita. Rihus sabah ni ada isyarat. Ada isyarat yang Allah bertiupkan angin itu atas muka bumi ni. Ada kisah dan cerita dalam hadis Nabi SAW dari Imam Bukhari. Nabi sebut nusirtu bis sabah, Allah bantukan aku dengan menghantarkan angin sabah. Angin sabah ni dari yang tafsir sebut, sewaktu Nabi Allah Ya'qub alaihi salam, dia punya angin yang Allah hentak dekat buat ni, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Angin ini Allah hentak kepada kaum Ad selama 8 malam, 7 malam 8 hari. 8 hari dicabut, masuk pi dalam perut. Masuk dalam tafsir Sawi Jalalain kata, masuk dalam perut, dia buat keluar semua isi perut, sentak keluar kot jubak. Angin lempak naik ke atas dunia berterabak. Mati siapa dengan puntung-puntung ataupun perdu-perdu buah pokok kurma. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Tu angin sarsar. Dia ada satu angin dia panggil angin sabah. Ni yang Nabi sebut di Bukhari, wa uhlikat adun bidabur. Angin ni juga dia panggil dengan angin dabur, angin sarsar. Ini dalam bab angin lah. Dia kata setiap kali angin tu mai, saya mesti sembelih. Sebab angin ini membawa ketenangan. Nabi dalam peperangan kadang-kadang Nabi ditaslih oleh Allah. Dalam keadaan Nabi yang kata apa, memikirkan hal umat, sabut lah kita kata, bahasa kita, Allah hentak mai dekat Nabi ni, dia panggil rihus sabah. Nabi berasa ketenangan yang sakat. Ni dalam merawatan Islam ni, bab angin ni pandai ambil peranan tuan. Tengok dalam menuju 14 hampir Ramli ni dia pandai agak falak kan. Tuan Puteri kena penyakit, dia kata kena biak pi ke taman pukul 11 malam. Raja tanya apa sebab 11 malam? Hanya angin pukul 11 saja yang boleh sembuh penyakit Tuan Puteri. Kita tengok macam lawak-lawak apa, tepan dia Ramli ni, bak angin pun dia ambil kira, tapi pihak dia pukul 11 tu muhur kan. Tu angin lain kan. Angin tengah malam tu angin lain. Angin tu bukan nak lega, angin sorsa, angin soba ni semua lah kan. Angin zariat, angin pendebungaan, angin yang mai selepas daripada masuk waktu asar. Angin ni lah yang pokok-pokok kembali berbunga, yang berbunga menjadi buah kan. Ni dalam bab falak adalah dia bahas. Ni jadi Labid ini dia bernazak, setiap kali bertiup angin sabah ini, dia mesti menyembelih binatang ternakan untuk diberikan kepada manusia dan fakir miskin. Ini yang kata Labid ini.
Akhirnya dia masuk Islam balik, termasuk di kalangan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Yang ni yang Nabi perakui ni. Sebab salah satu sebelum daripada dia Islam pun, perkataan yang dia ucap pun memang tak menyeleweng. Isi dia cukup bagus. Apa yang dia pernah ucapkan semasa dia dalam bukan keadaan Islam ni. Sebab bila dia masuk Islam, dia tak cakap dah syair. Dia tak buat keluar dah, dia tak ansya'a dah syair tu. Kan? Ansyada barangkali. Ansyada dengan ansya'a ni beza dah. Wa ansyada, kalau disebut dalam istilah syair lah, wa ansyada syi'ra, dan telah mengungkap melantunkan syair. Dia maksud sama ya. Terjemahan sama. Ansya'a syi'ra, ansyada syi'ra. Kalau ansyada ni melantun dan melaungkan ataupun menuturkan syair. Ansyada ni makna dia baca syair orang, bukan syair dia. Kalau ansya'a ni dia ungkapkan syair hak dia sendiri. Itu dalam bahasa Arab ni dia ada beza antara ansyada dan ansya'a. Jadi penyasyid hari ni banyak dia ansyada. Ansyada pasal apa? Sebab lirik itu dibuat oleh orang lain. Sebab tu dia buat nasyid. Dan kita nasyid tu kira lagu agama. Dah, nasyid ni satu lagu-lagu yang mana dilantunkan oleh seorang penyanyi, yang mana lirik seni kata dia orang lain buat. Tu saya maksud dia. Kan kita kira nasyid tu lain pada lagu. Tak maksud ansyada tu. Asal gitulah. Dia buat ke dia tak buat, kita hentam nasyid ke semua lah. Kan terus dia berunsur keagamaan. Tapi asal maksud nasyid ansyada tu, dia melantun dan mengungkapkan lagu-lagu dalam bentuk syair ini, yang mana lirik atau seni kata dia tu digubal dan dibuat oleh orang lain. Tu maksud nasyid. Orang tak panggil ni apa ni? Nasya' pelik kan, kita hentam semua nasyid. Buah nasyid ke semua. Tu asal kalimah dia begitulah. Baik, apa yang diucapkan oleh Labid ni yang sampai Nabi kata hak paling benar sekali, hak betul dia. Orang lain isi tak boleh lawan Labid ni. Walaupun masa dia kata tu dia belum Islam lagi. Dia kata apa? Dia kata ala kullu syai'in ma khalallahi batilu. Kalau baca syair dia tak baca gitulah. Ala kullu syai'in ala kullu syai'in ma khalallahi batil. Dia bahar, dia panggil bahar wafir ni. Mafa'ilun mafa'il mafa'ilatun mafa'ilatun. Ala kullu syai'in. Kalau batilu, saya lupa dah dia punya wazan dia tu. Lama tinggal syair. Ala kullu syai'in. Ingatlah dia bahar, dia panggil bahar wafir. Bahar wafir. Ala ketahui olehmu, ingatlah, dia panggil ala litambih. Dalam bahasa kita tu ni ala ni hubaya. Hubaya beringatlah, ketahuilah, kata Nabi, kullu syai'in, setiap sesuatu itu, ma khalallah, apa maksud daripada kata kullu syai' itu? Ma khalallah, iaitu sesuatu yang lain daripada Allah, batilu, adalah batil. Makna batil ni palsu. Apa makna palsu? Akan hilang dan binasa. Di sini banyak ulama-ulama tauhid pun kadang-kadang dia mengambil syahid daripada kalam Labid inilah. Nak cerita bab dalam keasaan dan baqa'nya Allah Ta'ala ni. Dia buat main syair ni, ala kullu syai'in ma khalallahi batilu wa kullu na'imin la muhalata zailu. Na'imuka fid dunya ghururun wa hasratun wa 'aishuka fid dunya muhal wa batilu. Dia syair dia panjang lah. Ni dia buat main serangkap kecil lah. Itu kalimah perkataan yang diucapkan oleh Labid bin Rabi'ah al-Amiri. Ala kullu syai'in, ketahuilah oleh sekalian kamu, kullu syai'in ma khalallah, setiap perkara itu apa sahaja minal makhluqat wal mumkinat, semua makhluk lah selain daripada Allah, batilu, semua itu sebenarnya hanyalah palsu sahaja. Sebab adanya makhluk ini selepas daripada tidak ada, selepas daripada ada kembali menjadi tiada. Ini sesuatu yang palsu. Benda yang hakikat sentiasa ada dan berterusan ada. Ini makhluk. Makhluk mana pun
tak ada benda yang hakikatnya. Dan maksud selain daripada Allah, kata para ulama, adalah palsu. Syurga neraka pun diciptakan dan dijadikan oleh Allah. Yang maha benar-benar, benda-benda yang hakikat hanya Allah Ta'ala. Ni ulama-ulama sufi banyaklah kan berdalilkan kepada syair ini sebagai syahid. Baik, itu kata-kata daripada Labid radhiyallahu anhu berkenaan dengan keasaan dan ketunggalan kekalnya Allah Ta'ala ni. Ada panggil syahid dalam bab tauhid ini. Banyak ulama-ulama tauhid yang mengambil kata-kata Labid ini sebagai syahid, sebagai dalil dan menunjuk atas keasaan dan juga kekalnya Allah Ta'ala. Tu habis kata-kata dia. Kemudian Nabi ungkap pula, Nabi ulah pula berkenaan dengan seorang lagi penyair. Siapa seorang lagi? Umayyah bin Abi Salti. Di zaman tu ada seorang lagi. Orang kata apa, sejagal lah dengan Labid bin Rabi'ah Al-Amiri ni. Seorang penyair yang terkenal. Dalam ungkapan-ungkapan penyair dia pun, syair-syair yang dia lantunkan pun banyak betul-betul. Apatah lagi berkenaan dengan hari-hari kebangkitan. Tapi dalam riwayat ni dia tak buat main tak. Dia akan buat main bab Umayyah bin Abi Salti ni dalam hadis yang akan datang ni, dalam bab ni juga. Sampai seorang sahabat tu dia buat keluar syair-syair yang pernah dibuat oleh Umayyah bin Abi Salti, sehingga Nabi kata hi tu kan gelak. Hi bahasa Arab maksud kata tambah sikit lagi, tambah sikit lagi sampai 100 bit. Sayyidina Umar kata, yang duk pergi syair pada depan Nabi. Nabi kata, biarlah aku nak dengar perkataan dia ni betul. Siapa Umayyah bin Abi Salti ni? Ni Nabi kata, wa kada af'al muqarrabah, hampir-hampirlah, yang ni dekat-dekatlah Umayyah bin Abi Salti ay yuslima, bahawa yang kata Umayyah bin Abi Salti itu hampir dia ni nak masuk Islam, tapi sayang hidayah Allah tidak masuk ke dalam hati dia. Nabi kata apa? Amana syi'rahu wa kafara qalbuhu. Yang kata Umayyah bin Abi Salti ini, syair dia menunjuk kata dia ni masuk Islam, tapi hati dia tidak menerima Islam. Zaman Nabi ada seorang yang bernama Umayyah bin Abi Salti ni. Umayyah bin Abi Salti ni para ulama sebut antara kisah hidup dia, dia seorang yang bagus, dan dia ni sempat hidup zaman kebangkitan Islam, tapi sayangnya hidayah Allah ini tidak masuk ke dalam hati dia. Dia selalu mengungkapkan syair-syair yang indah, lagi isi dia cukup bagus. Kana yantiqu fi sya'rihi bil hikam al badi'ah. Para ulama kata syair yang dia lantun, yang dia ucapkan, mempunyai kata-kata hikmah yang begitu indah. Apatah lagi berkenaan dengan hari kebangkitan. Banyak nasihat yang dia nasihat melalui syair ni. Tapi sayang dia tak mahu nak masuk Islam. Wa min thamma istashhada al-Mustafa bi syi'rihi. Sebab itulah, sebab isi kandungan syair, bahasa yang dia guna dan isi dia tu yang elok, Nabi mensyahidkan. Makna mensyahid ni guna sebagai dalil ataupun sebagai sandaran. Dan dalam satu-satu perkataan Nabi akan bawa main syair dia, seolah-olah menyokong apa yang Nabi katakan. Makna isi kandungan yang diucapkan oleh Umayyah bin Abi Salti ni bagus, tapi dia ni tak mahu nak masuk Islam. Pada hari peperangan Badar ni para ulama sebut, hatta adraka waqa'ah Badarin wa rasa man qutila biha. Bila pok-pok musyrikin Arab Mekah ni mati lebih kurang 70 orang, dia duduk meratap atas kubur mereka. Dan meratap berbiji sabak, orang tu tahu tak? Makna dia teriak-teriak dengan cara orang Arab ni sampai tepuk-tepuk dada. Sebab orang musyrikin Arab Mekah ni banyak yang mati di dalam perang Badar. Umur dia panjang juga sampailah tahun Hisar Taif. Hisar Taif berlaku selepas daripada perang Hunain, iaitu peperangan yang berlaku pada bulan Syawal 8 Hijrah, selepas Nabi Fatah Mekah. Terlibat pula perang dalam perang Hunain. Selepas daripada perang Hunain, puak-puak Hawazin dan Bani Saqif ini pecah 3 tempat. Ada yang lari pergi Nakhlah, ada yang lari pergi di satu tempat lain, ada yang lari pergi ke Taif. Sebab bila perang di Hunain, puak-puak di Hunain ni Saqif dengan
dengan Hawazin ni kalah. Mereka lari, hak Syaki Baki ni lari sebahagian daripada pok-pok Hawazin dan juga ni Saqif ini lari pergi ke Taif. Nabi bawa rombongan daripada sahabat Nabi perang Hunain tadi ni, bentuk satu kumpulan, minta Khalid Al-Walid membantu lebih kurang dalam 1,000 orang para jurid untuk serang pula di Taif. Sampai di Taif, Nabi kepung Taif, sebahagian ulama kata 20 malam lebih. Lepas duduk dalam kota, akhir Nabi kata tak boleh nak rempuh kota ni, akhir tinggal begitulah. Tapi puak-puak tu pun akhirnya selena dengan Nabi gitulah. Tu dia panggil tahun Hisar Taif, tahun pengepungan Taif. Nabi kepung kan, sahabat-sahabat ni kepung kota yang dibina oleh puak-puak Hawazin dan Saqif ni, kepung di situ, mereka tak boleh keluar. Nak lawan, mereka tak berani menghadap dengan Nabi. Akhirnya duduk di situ 20 hari, 20 malam Nabi kepung. Puak ni pun tak ada tunjuk tanda kata nak apa. Akhirnya pun Nabi kata kita bersurai lah. Nampak ya, memang mereka tak berani dah nak cabang Islam selepas daripada ni. Akhirnya mereka pun dekat-dekat pergi gitu lah kan. Tu cerita berkenaan dengan Hisar Taif. Pada tahun tu lah, bulan Syawal tahun ke-8 daripada Hijrah, matilah seorang penyair terkenal yang bernama Umayyah bin Abi Salti ni. Sayang Nabi kata, walaupun ungkapan yang diungkapkan oleh dia ni cukup bagus, namun dia tidak menerima Islam. Kalau tengok ke syair Islam dah dia ni, amana syi'ruhu, tapi Nabi kata wa qafara qalbuhu, tapi hati dia tidak mau menerima Islam. Hanya syair dia sahaja yang nampak seolah-olah dia menerima Islam. Itulah ulasan Nabi berkenaan dengan dua penyair terkenal pada zaman Nabi, iaitu Labid bin Rabi'ah Al-Amiri yang akhirnya memeluk agama Islam. Seorang lagi sampai ke sudah dia mati dalam keadaan kafir, iaitu Umayyah bin Abi Salti. Tapi syair-syair dia bagus. Mana syair dia? Depan. Anda hadis akan datang ni adalah dia buat main sikit-sikit apa yang diungkapkan oleh penyair terkenal dunia ini, iaitu Umayyah bin Abi Salti ini. Habis. Itu hadis yang ke-242. Hadis yang ke-243, kata musannif rahimahullahu taala, qala haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah 'an al-Aswad bin Qais an Jundub bin Sufyan al-Bajali qala asaba hajarun asbu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadumiyat faqala hal anti illa usbu'un dumiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Qala haddatsana Muhammad bin al-Musanna, telah meriwayatkan kami oleh Imam Muhammad bin Musanna. Kata Imam Muhammad ibn Musanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far, telah meriwayatkan kami oleh Imam Muhammad bin Ja'far. Kata Imam Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah, telah meriwayatkan kami oleh Imam Syu'bah daripada Imam Aswad bin Qais, dan Imam Aswad riwayatkan hadis ini melalui sanad Imam Jundub bin Sufyan al-Bajali min sahabah, salah seorang daripada sahabat Nabi yang bernama Jundub bin Sufyan al-Bajali ini. Jadi cerita daripada sahabat Jundub bin Sufyan ini berkenaan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun pernah melantunkan syair. Di situ para ulama menyimpulkan bahawa menuturkan syair itu tidak menjadi masalah, walaupun terkadang pada zahir ayat yang diungkapkan seolah-olah benda tu macam tak apa nak logik kan? Tapi dia ada maksud yang tersirat di situ. Apa ni nak akan cerita ke depan. Qala, cerita daripada Jundub bin Sufyan al-Bajali ni, asaba hajarun usbu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengenai oleh seketul batu akan jari bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita pernah terjadi satu ketika jari kaki Nabi kita sallallahu alaihi wasallam luka sebab terkena batu. Asaba telah terkena, yakni tercedera dan luka, usbu'a oleh batu akan jari, makna jari sini jari kaki. Pernah dalam satu ketika, makna bukan ketika yang satu, makna banyak sebahagian daripada peperangan. Sebahagian ulama kata kisah ni berlaku pada perang Uhud. Sebahagian ulama mengatakan peristiwa ni berlaku sebelum hijrah lagi.
Mana banyak kali berlaku Nabi ni luka kaki. Kan? Luka kaki tu banyakkannya di dalam peperangan. Jadi kata Jundub bin Sufyan, asaba hajarun, telah terkena dan mencederakan oleh batu usbu'a, akan jari. Rasulullah bagi Rasulullah mana jari kaki. Jari mana tak dinyatakan di sini. Usbu'a boleh baca, isbu'u boleh baca. Dia boleh baca 9 wajah usbu' ni. As boleh baca, us boleh baca, isbu' boleh baca, usbu' boleh baca, asbu' boleh baca. Dia boleh baca 9 wajah. Fadumiyat, maka lalu berdarahlah ia. Jadi kena ketai batu. Bila kena ketai batu jari Nabi kita ni, akhirnya kaki tadi ni berdarah. Bila berdarah, Nabi langsung mengungkapkan satu syair di dalam peperangan Uhud ini, salah satu tempat. Nabi kata apa? Hal anti illa usbu'un dumiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Dipanggil bahar rajaz. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Hal anta illa usbu'un dumiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Bahar rajaz. Ngaji dalam arud ni, bahar mustaf'ilun 6 kali. Banyak matan-matan ini, matan-matan kitab-kitab ni banyak ulama buat dalam bahar rajaz. Wa ba'du hadithu batun nazamtuha abiyatuha alfun bima qarzituha yasulu hifduha 'ala al-atfali nafi'atun limubtadir rijali. Matan Zuba' pun bahar rajaz juga 1000 bait. Wa ba'du hadithu batun nazamtuha, matan Zuba'. Wa hadhihi arjuzatun laqabtuha jawharat at-tauhid qad hazabtuha. Matan Jawharat Tauhid pun bahar rajaz juga, banyak bahar rajaz. Matan Alfiyah pun bahar rajaz juga, bahar yang mudah untuk kita nak hafal. Kan segi orang talibul ilmi lah, orang menuntut ilmu ni, kalau tak bahar rajaz ni senang ingat sikit. Kan buat lagu pula lagi senang ingat. Kita kurang lagu Indonesia ni, Matan Alfiyah ni banyak depa rajin buat lagu. Sebab tu depa mudah ingat. Kita 5 tahun sekali pada lupa. Nabi kata, apa maksudnya? Nabi kata, hal anti, adakah engkau, ini khitab kepada jari, illa usbu'un dumiti, melainkan engkau tu sebatang jari yang berdarah. Wa fi sabilillah, dan pada jalan Allah, ma laqiti, barang yang akan kamu temui. Apa maksudnya? Kan perut kaki tu kena ketai batu. Nabi kata, hal anti illa usbu'in dumiti, adakah engkau ni hanya sekadar sepuntung ataupun sebatang jari yang telah berdarah. Pada jalan Allah kamu pasti akan menemuinya. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi kata, jari walaupun sebatang jari kita yang mana tercedera dan mengalir darah pada jalan Allah, maka walaupun setiap titik darah itu mengalir, pasti dia akan mendapat ganjaran daripada Allah. Tu bahasa syair ni dia payah nak faham lah. Kadang-kadang kita tengok, buat jari kaki duk cakap dengan kaki pula. Tu bahasa penyair tu dia nak habang tu. Kan? Dia kata, la anti illa usbu'in dumiti, hai jari, kamu hanyalah sebatang jari yang sudah mengeluarkan darah. Wa fi sabilillahi ma laqiti, namun walaupun kaki kamu mengeluarkan darah, percayalah bahawasanya darah yang kamu titiskan itu tidak menjadi sia-sia. Pasti nanti akan diganjari dengan darah yang kamu lelehkan. Bahasa orang syair tu kan. Bila nak cerita aku tu panjang lah. Kan? Ada buh. Tu bahasa syair ni dia kena bagi orang jiwa sastra kan. Baru dia baca tu kan kita. Apa dia? Kan? Macam orang tanya seorang lelaki ni, dia punya bercinta dengan kekasih dia ni. Orang tanya dia, tak hak mana hang punya kasih dekat kekasih hang? Dia kata, aku punya kasih kat kekasih tu, marartu ala diyari Laila uqubbi zajal dirara wajal jidara. Bahasa orang bercinta. Dia kata, marartu ala diyari Laila, aku ni tak pi tanglin lah dalam hidup aku asyik bermundar-mandir di rumah si Laila. Ni kisah Laila Majnun ni.
Laila Majnun ni bercinta habis cerita lah entah. Satu dunia tahu kisah dia kan. Kisah cinta Laila Majnun. Jadi kata si Majnun, marartu ala diyari Laila. Aku ni tak lain tak pirah, duk kerja kelitin kok rumah si Laila. Uqbila zaljidara wa zaljidara, seinci demi seinci dinding rumah si Laila itu aku kucupi. Nak habaq, bukan kata kat Laila, dinding rumah aku kucum. Tu nak habaq bahasa cinta tu. Fama syarahna qalbi hubbud diyara, bukanlah aku jadi tak tahuan sampai aku tak tahu kata dia tu Laila ke rumah. Lakin hubbu man sakana diyara, tapi aku terlalu asyik cinta yang penuh kepada si Laila sehingga rumahnya pun turut aku cinta. Bahasa orang cinta kan. Kita tak sastra ni tahu apa kan. Orang sastra kalau sebut kalam tu Allah, kita apa dia bisa kan. Kita tak sastra. Orang sastra ni dia bercakap lagu tu kan. Tengah duk pegang pedang, mu kena sastra, jatuh pedang tu kan. Orang Arab dia dulu tu. Kita kira pastra tumbuk dulu kan. Kita orang Melayu tu. Jangan kan. Bab-bab ni pun dia sastra je tu. Jenis bahasa begitu kan. Tengok dalam filem apa saya teringat. Dia Piramli banyak tu sastra tu. Apa nama tu? Puspawangi tu. Musang berjanggut. Syarik Dun Piduk Minang Puspawangi tu. Kan. Jadi tengok siapakah gerangan pemuda ini, abangnya kah atau adiknya kah? Piramli kata adik pun bukan, abang pun bukan, menyentuh puspawangi merana badan. Bahasa cukup cabak orang tu. Dia pun balas, dia kata hai anak muda, lautan dalam jangan diduga. Siaplah, dia kata perahu sudah kusiap, dayung pun sudah kusiap, hanya menunggu hujan di langit. Dia lagi tercabar kan. Mangkit sekat tengah jalan dah sebab Piramli berhero kan. Tu bahasa lagu tu. Semua bahasa orang penyair, orang sastra ni dia lagu tu bahasa lepas tu tajam. Sebab tu dalam ni tengok dalam Tun Fatah Mekah. Apabila Ibnu Rawahah dia ungkap syair, Sayyidina Umar kata, "Hai jadi syair sudah." Nabi kata bi'ti Umar. Kalam-kalam yang ditujukan oleh Ibnu Rawahah lebih tajam daripada panahan yang kamu lentarkan. Itu lebih memedihkan hati musuhmu. Tu bahasa kita orang tak orang kata yang pelik ni dengar, cakap banyak apa tumbuk dulu kan. Orang lagu ni penting. Kadang-kadang sebelum perang ni syair dulu. Puak ni kutuk Islam jawab balik. Orang mengaji lurah ni depan mengaji jenis ni. Bahasa kita kurang sikit lah. Dulu banyak pantun syair nak nikah kelai tak ada dana ditumbuk tu kan. Arab ni dah apa semua syair dulu, sedih pun syair, seronok pun syair, nak bertumbuk pun syair tu habis dia syair baru tumbuk. Kadang-kadang balik lagu tu tengah-tengah marah dia syair jatuh saham balik lagu tu ya. Kita tak ada macam tu. Untuk Ipasola kata dekat Piramli Andorimi, musim terkujuh pantai tak berubah, ini kan pula kemarau panjang. Taklah dalam mai pendekak banyak mana pun ku sebab cerah kata kat ampai mai 3 orang aku nak tergugat. Piramli kata daripada sedangkan gajah berkaki 4 terkadang tersadung jatuh terlipat bertumbuh. Tapi bahasa lagu tu lah. Dalam bersyair ni kita tak pandai ni pakai pukul ayat di bawah. Ni jenis-jenis ni Nabi nak cerita setiap pengorbanan kita di jalan Allah, walaupun kita tidak terkorban, walaupun cedera kita tak setara mana, hanya sekadar luka kaki, percayalah Nabi kata, namun setiap titisan cederanya kita itu pasti Allah ganjar di akhirat. Itu yang Nabi kata. Mana Nabi nak taslih ni menghiburkan hati. Allah luka sikit-sikit jalan-jalan Allah ni biasalah. Tu luka-luka tu bukan dia free tu. Semua Allah kira. Tu dia panggil taslih. Nabi kata lagu tu, Nabi nak taslih rizwahan, Nabi ni ditaslih oleh Allah. Tapi Nabi buat mai di situ bagi orang-orang yang turun berjuang ini. Bila dia dengar kalam-kalam begitu, tak apa makna.
keringat dan peluh dan juga darah kita, Allah akan balas dengan balasan yang besar. Sekat lagu-lagu ni hang nak heran ke? Tu bahasa penambah semangat tu. Hal anti illa usbu'in dumiti fi sabilillahi ma laqiti. Bahasa maksud dia gitulah. Maksud syair yang Nabi ucap. Syair ni bukan syair Nabi. Nabi hanya mengungkap kembali. Sebahagian ulama mengatakan syair ini syair yang diucap oleh Walid bin Walid, seorang sahabat Nabi yang mana dia ni selepas daripada tahun Hudaybiyah, dia nak balik pergi ke Madinah. Akhir dia tersadung di satu tempat kolam air tu, jari dia patah. Akhir dia bersyair dengan syair ni. Nabi tahu dia ungkap syair tu, makna dia di dalam urusan Islam yang mana Nabi tugaskan dia dalam satu tugas. Tapi dalam tugas tu dia tersadung, kaki dia tu tersepak, akhirnya jari dia patah. Bila jari dia patah, langsung dia ungkap hal anti illa usbu'in dumiti. Tak apalah, takat patah jari sikit-sikit tu, itu asam garam di dalam perjuangan. Dia menghiburkan hati dia. Sebab tu Nabi ungkapkan semula kata-kata yang pernah diungkap oleh penyair, iaitu sahabat Nabi sebelum daripada Nabi. Itu menunjuk kata isi-isi syair. Dan banyak juga dia punya isi-isi dia yang bagus ni. Habis tu. Mana masuk hadis yang depan panjang sikit nak kena berhenti. So kalau hadis satu lagi tu cerita berkenaan kisah di dalam perang Hunain. Dan yang mana dalam perang Hunain sampai kisah kepada orang di Mekah kata waktu kena gempak dihujani dengan tombak dan juga anak panah, para sahabat Nabi tuang cerah tinggal Nabi seorang-seorang di tengah padang Hunain. Ni dicerita kembali oleh Bara' bin Azib, dan kisah yang sebenar yang berlaku. Sampai dia kata Islam kalah semasa peperangan Hunain. Akhirnya Islam mendapat kemenangan. Bukan kalah. Ni ada cerita secara tafsir Imam Bukhari sebut, sebab Nabi bentuk pasukan di dalam perang Hunain sebanyak 5 pasukan. Ada kumpulan yang diketuai oleh Sayyidina Umar, satu kumpulan, Khalid Al-Walid satu kumpulan. Kumpulan mana yang digasak teruk dengan Pak Hawazin dengan Saqif ni? Kumpulan yang dibawa oleh Khalid bin Al-Walid. Ini cerita ni hadis ni panjang sikit, saya nak kena cerita kisah perang Hunain. Ada kisah-kisah dia yang bersangkut dalam ni, dia ringkas dalam hadis ni. Nak kena bawa cerita sikit, ini makan masa sikit. Kita ambil satu hadis lagi yang takwiyah daripada hadis sebelum ni. Qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan bin Uyainah 'an al-Aswad bin Qais an Jundub bin Abdullah al-Bajali nahwahu. Jadi hadis yang ke-244 ini dia tak buat mai dah matan, sebab dia takwiyah, makna memperkuatkan hadis yang sebelumnya. Jadi menguatkan hadis, menaikkan darjat hadis, kadang-kadang daripada hadis hasan menjadi hadis sahih. Jadi hadis yang ke-244 ini maksud daripada hadis tu sama dengan hadis yang ke-243, cuma daripada sudut penggunaan lafaz dia sikit berbeza, tapi tujuan maksud hadis adalah sama. Sebab tu disebut nahwahu tu. Habis hadis yang ke-244. InsyaAllah kita akan sambung depan ni hadis yang ke-245 dan sekali lagi ikut insyaAllah belum puasa. Ini kisah dia bersangkut dengan perang Hunain. Perang Hunain ni dia panjang sikit. Nak cerita kisah perang Hunain masuk dengan hadis ni. Lari habis tinggal 12 orang duduk dekat dengan Nabi. Asal 80. Kena dorak pecah apa semua. Nabi tu konjak pi. Pas sahabat semua tu lari lah. Pak Bani Sulaim duduk di Mekah baru masuk Islam. Ni depa bawa cerita kata sahabat lari dah. Yang tuang lari tu Pak Bani Sulaim dan sahabat yang baru masuk di Mekah. Mereka tu baru masuk lebih kurang 2,000. Nabi pi daripada Madinah pi ke Mekah, turun patah Mekah 10,000 sahabat. Kemudian terus sambung dengan peperangan Hunain. 10,000 tu disambut dengan 2,000 sahabat yang baru masuk Islam di Mekah tu. Jadi 12. Hak duk selerak tuang balik mai ke Mekah tu. Ni Bani Sulaim hak baru masuk Islam ni lah. Bukan sahabat Abu Bakar, Umar apa lari dah. Ni banyak sampai kisah yang orang kata sahabat lari habis, sahabat Nabi lah habis lari berterabak dalam perang Hunain. Tak salah fahaman lagu tu Imam Bukhari kata tak tu.
Sebab yang lari tu bukan sahabat-sahabat hak besar ni, hak baru masuk Islam Mekah. Lepas tu baru kali pertama masuk perang, nak cari pengalaman, kena buat tu asak teruk tuang terus. Ni anak panah berjabu mai. Saya 2000 tu. Ni kisah berkenaan dengan perang Hunain ni. Ada kebetulan sikit, ada setengah orang berok dia kata sahabat kakak lari cerah tinggal Nabi. Sini sampai berlaku zaman Nabi sampai tu dia tanya Bara bin Ali, afrartum am Rasulullah, hangpa pakat tuang habis tinggal Nabi seorang. Zaman tu pun dah sampai khabar macam tu lah. Kan apatah lagi zaman lah. Zaman tu pun tabi'in tanya, betul ke Bara bin Azib sahabat Nabi pakat tuang cerah tinggal Nabi seorang-seorang? Tu Bara Azib cerita balik ni. Kisah jadi tengah zaman tu. Kata Nabi pun ada cerita bab perang Hunain ni. InsyaAllah kita akan sambung nanti. Nampak tahdil. Jadi ada satu pengumuman pada hari Selasa malam Rabu ni di surau kita ni ada buat majlis ceramah berkenaan dengan sambutan Ramadan, silap saya. Ini penceramah yang diundang, yang dijemput Syekh Muhammad Badarudin, Pak Lang Badarudin bekas mufti kita ni, dijemput untuk memberi ceramah pada hari Selasa malam Rabu ni. Bagi tuan-tuan yang berkelapangan dijemputlah untuk sama-sama kita majlis ceramah ni. Selasa malam Rabu. Malam Rabu kan. Selasa malam Rabu ni lah. 3, 4, 5 hari ni.